Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni untuk kali pertama rasanya. Rasa macam tak pernah sampai lagi masjid ni. Kali kedua, ya. Program Jaib dulu ada sekali. Ya, betul. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan masjid kerana memberi ruang dan peluang untuk berkongsi sedikit perkongsian pada malam ni. Dengan sebab kuliah saya di sini ialah kita kira jemputan lah kot. Okay. Saya tak ambil mingguan terus jadi mingguan terus. Okay. Jadi untuk malam ni sebagai kata perkira starting lah juga. Yang Jaib dulu pun dah berapa tahun dah, 2 tahun lebih kurang. Okay. Saya nak bawa satu tajuk sebab saya tak nak pilih kitab apa lagi. Saya nak bawa satu tajuk. Tajuk ni saya rasa menarik nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk ni kalau tuan-tuan yang tengok dalam poster, bekalan untuk mendepani fitnah Dajjal. Itu tajuk yang saya modify. Tajuk sebenarnya ialah satu khutbah yang telah disampaikan oleh satu orang tokoh yang masih lagi hidup sekarang ni, salah seorang tenaga pengajar dalam Masjidin Nabawi Syarif, iaitu Syekh Abdul Razak, Dr. Abdul Razak Al-Badr. Masih lagi hidup, seorang alim, anak kepada seorang yang alim. Dr. Abdul Razak Al-Badr merupakan anak kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Ini antara a'lam, kita kira orang-orang lama, guru-guru besar di Madinah Al-Munawwarah. Ayah dia dah berhenti beberapa minggu lepas daripada pengajian kerana terlalu tua, 90 ke umur dia. Dan antara orang yang ingat kutub sitah keseluruhannya. Dan antara murid dia di Malaysia ni ialah Profesor Dr. Razi, Rektor KUIP yang dulu. Sekarang Dr. Rora yang dulu, Rektor KUIP yang dulu. Maknanya ini antara titih baris ataupun warisan orang-orang alim di sana. Okay. Ada satu khutbah dia yang menarik, di-upload dalam laman web dia. Dia ada laman web dia. Tajuk dia Sittun Munjiyat Min Fitnatid Dajjal. 6 perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Ianya khutbah Jumaat. Jadi saya rasa menarik dan saya rasa nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dah nak habis tahun 2022 ni, nak masuk tahun 2023. Dunia semakin tua, usia semakin meningkat, fitnah semakin dahsyat, beragam dan berbagai-bagai. Macam mana kita nak mendepaninya? Sebab
Setiap fitnah yang datang, dia datang dengan wajah baru. Fitnah ni dia bersifat evergreen. Tuan-tuan tahu evergreen? Dia ada idea yang menyegarkan. Dia godaan syaitan. Fitnah Dajjal, dia tak datang dalam bentuk lama, dia datang dengan gaya baru, gaya yang menipu orang. Sebelum pada kita masuk tengok tentang Dajjal ni apa dia, sebab tajuk kita memang Dajjal pun, dan dia punya tajuk asal khutbah tu pun munjiyatun min fitnatid Dajjal, perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Okey, apa sebenarnya Dajjal itu? Umum maklumat yang kita ada, Dajjal ni ialah satu penipu besar yang akan turun di akhir zaman. Tak datang lagi, dia akan turun di akhir zaman, dan dia akan bawa porak-peranda yang lain macam, luar biasa. Dia punya misi dia mengaburi manusia sehingga tak jelas dan samar mana satu Tuhan yang maha berkuasa. Sebab tu orang-orang yang terpedaya dengan fitnah Dajjal akan mengakui ketuhanan dia, bukan mengakui Dajjal tu orang ajaib, orang sakti, Tuhan lagi. Dia akan pergi ke level itu. Dan itulah imtihan wabtila, ujian dan dugaan yang Allah Ta'ala jadikan. Dan ada golongan-golongan yang selamat dengan benda ni. Dari segi bahasa Arab, perkataan Dajjal, dia mari daripada Dajjala, dal, jim, lam, tanpa sabdu. Tapi bila mana Dajjal atas jim tu ada sabdu, ianya satu perkataan yang bermaksud perbuatan, fi'il. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu fi'il, isim, huruf. Ini fi'il, okay. Iaitu perbuatan orang-orang Arab yang nak jual unta. Unta dia ada kecacatan, unta dia ada penyakit kulit, unta dia ada masalah pada kulit. Dia ambil lumpur tanah, dia tampal dekat kulit tu sehingga tertutup kecacatan unta tu. Perbuatan tu Arab panggil yudajjilun ataupun dajjal. Kita orang utara pun, orang yang suka tipu orang ni, kita sebut orang yang suka pedajal orang. Dia buat benda tu tipu daya. Nampak macam tak tipu, tapi tipu. Senang sebab utara ada guna perkataan tu. Okay. Jadi itulah menunjukkan apa yang Dajjal bawa. Dia bukan datang-datang dia declare minumlah arak, tak lagi. Dia bukan datang-datang dia declare buatlah hubungan sesama manusia, berzinalah, curilah duit orang, tak. Dia datang dengan bentuk mengelabui orang. Dia minta kepada kita perasaan-perasaan, emosi-emosi untuk kita rasa dia betul. Sebab tu bila mana Dajjal dia nak ambil dan tarik pengikut, dia akan tanya orang yang baru nak terpegun dengan dia ni, apa kamu tengok pada aku? Orang-orang yang tak cukup bekalan, orang-orang yang tak ada benteng, terus kata tidak ada yang kami lihat pada kamu melainkan Tuhan. Yang boleh buat kerja macam ni Tuhan. Lalu Dajjal pun kata kepada langit, ya sama amtiri, wahai langit hujan, maka hujan. Ya ard ambiti, wahai bumi keluarkan tanaman, keluar tanaman. Tidak ada orang yang belajar ilmu sihir, orang yang belajar ilmu sakti boleh buat benda yang macam Dajjal ni buat. Ini Dajjal Akbar yang paling besar. Cuma yang kita nak bincang pada malam ni ialah 6 benteng umum, bukan benteng yang confirm pakai 6 ni boleh selamat. Pakai 6 ni boleh selamat, tapi dia kena ada mumarasah, dia kena ada ingat selalu. Lalai terlupa, ingat balik. Okey. Saya nak sebut tentang bahaya Dajjal. Dalam hadis yang banyak, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain daripada Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab dia Mustadrak. Bila mana Nabi cerita tentang Dajjal, tidak Nabi ceritakan dalam bentuk
tenang, relax. Melainkan Nabi cerita dalam bentuk cemas. Sebab tu hadis yang terkenal cerita tentang Dajjal, Nabi kata fitnatun akbaru indallah ad-Dajjal. Fitnah yang besar di sisi Allah ialah Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru min Dajjal. Tidak ada benda di antara penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat yang sangat bahaya untuk kita melainkan Dajjal. Sebab tu setiap Nabi dan Rasul dia datang pada umat dia, dia akan cerita tentang Dajjal. Yang sebut bahaya Dajjal ni bukan Nabi Muhammad, Nabi pertama, Rasul pertama, bukan. Bermula pada Nabi Nuh lagi dah cerita tentang bahaya Dajjal. Walhal tidak ada seorang pun umat Nabi Nuh yang kekal hidup sampai sekarang. Semuanya dah mati. Makna katanya tak sempat dia orang tu dengan Dajjal. Tapi cerita bahaya dia sudah dicerita. Walaupun dari segi logiknya dia orang tak sempat hidup sampai akhir zaman. Nak kata apa? Nak kata benda tu bahaya. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang terkenal, riwayat daripada Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim. Nabi kata, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Bila mana kamu salat, kamu tasyahud akhir, tak kiralah salat fardu ataupun salat sunat ni, bila mana kita tasyahud akhir sebelum beri salam, habis kamu baca tasyahud tu, habis selesai baca tasyahud, dah selesai selawat Nabi apa semua, Nabi kata jangan kamu beri salam, jangan sudahkan lagi solat sehingga kamu minta lindung daripada 4 perkara. Yaqul, kata Abu Hurairah, apa Nabi kata? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara. Dalam hadis Nabi kata jangan sudahkan solat, iaitu lepas tasyahud kalau nak beri salam terus jangan, melainkan kamu minta lindung kepada Allah Ta'ala terhadap 4 perkara ni. Nanti saya sebut perbincangan para ulama fiqh tentang status bacaan ini. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunatkan. Okay. Cuma nak bagi faham 4 perkara ni dulu. Sebahagian riwayat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, itu yang pertama. Tapi riwayat daripada Muslim Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, sebut jahannam dulu. Kemudian wa min azabil qabr, azab kubur yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah waktu hidup dan waktu mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada buruk ataupun cemasnya fitnah yang datang daripada al-masih ad-dajjal. 4 perkara. Kalau kita tengok dalam riwayat, Nabi ajar pada kita doa-doa yang perlu dibaca sebelum beri salam, selepas selesai baca tasyahud. Kita buka dalam kitab-kitab hadis, ada 5 riwayat dengan permintaan yang berbeza-beza. Cuma malam ni saya nak fokus yang ni je. Yang 4 lagi tu akan datang kita cerita, sebab dah jadi kuliah mingguan, kita boleh cerita lain kali. Okey. Cuma untuk malam ni Nabi tak akan berhenti salat, maknanya tak akan beri salam, melainkan Nabi pasti baca doa ni. Yang ni tak pernah tinggal. Ini riwayat Abu Hurairah. Tak pernah Nabi tinggal. Salat sunat baik, salat fardu pun baik, Nabi mesti minta. Ada satu orang tabi'in daripada Yaman yang merupakan murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, murid kepada Abdullah bin Abbas, murid kepada Zaid bin Thabit. 3 orang sahabat terkenal ni, tabi'in ni belajar dengan dia, dan dia melazimi Abdullah bin Abbas paling lama. Walaupun ada riwayat kata dia jumpa sahabat waktu hidup dia lebih kurang 50 orang, tapi 3 orang ni antara yang paling dia banyak beri masa, dan yang paling utama ialah Abdullah bin Abbas, iaitu seorang tabi'in yang berasal pada Yaman.
Nama dia Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan ni dia berpegang dengan pandangan bacaan ini ialah bacaan wajib dalam salat, bukan sunat. Dia pernah ketuk kepala anak dia lepas tasyahud terus bagi salam. Dia kata salat balik, salat kamu tak sah sebab tak baca doa tadi, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Walaupun pandangan dia tu ialah pandangan yang terpencil, jumhur mengatakan bacaan-bacaan doa selepas tasyahud sebelum salam ialah sunat, tapi sunat yang muakkad. Nabi ni muwazabah, orang belajar bahasa, orang belajar fiqh dia akan tahu perkataan sunat muakkad. Bila mana sebut sunat muakkad ni, Nabi melazimi kerap kali. Dia macam bacaan doa istiftah juga, sunat, tapi tak pernah ada riwayat kata Nabi tinggal. Dia sunat, tapi Nabi tak pernah tinggal. Dia macam doa istiftah. Sebab tu salat fardu, salat sunat, doa istiftah sunat, tapi yang elok, yang kemahnya ialah baca. Sama jugalah dengan doa minta lindung ni, minta lindung azab neraka, minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga fitnah dajjal ni Nabi tak pernah tinggal. Of course Nabi pasti selamat daripada fitnah dajjal, dan Nabi dah selamat pun sebab Nabi dah wafat. Sahabat-sahabat pun dah selamat. Yang mungkin berhadapan dengan fitnah dajjal ni kita. Jadi keperluan untuk kita melazimi doa ini lebih tinggi dan lebih perlu berbanding Nabi dan juga para sahabat. Sebab dia orang sudah meninggalkan kita, dia orang tak kena dengan fitnah tu. Okey. Di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan ianya menjadi pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, membaca doa sebelum salam dalam salat lebih utama dan lebih aula. Utama dan aula tu samalah. Lebih aula berbanding membaca doa di luar salat. Dengar bagi habis dulu, bukan larang baca doa lepas salat. Membaca doa dalam salat, iaitu di antara tasyahud nak pergi ke salam, habis dah tasyahud nak pergi ke salam. Imam Syafi'i kata, aku suka kalau orang baca doa panjang situ, dan aku suka kalau mana-mana orang yang jadi imam dia bagi waktu yang panjang situ untuk orang berdoa. Sebab antara doa luar solat dengan dalam solat, doa di dalam solat lebih baik dan lebih bernilai waktunya. Tak salah doa luar solat, tak salah pun. Cuma nak kata waktu-waktu yang utama perlu diberikan perhatian. Cuma bila mana masyarakat dah biasa dengan tak membaca, bila mana dia baru nak bertukar daripada baca luar salat nak pergi kepada baca sebelum salam, dia akan ambil masa sikit. Dia akan rasa terkejut, banyak terlupa, pelik, takjub, macam-macam. Cuma nak katanya, waktu ini ialah waktu yang sangat diberi perhatian. Sangat diberi perhatian. Macam saya sebut tadilah, Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in, dia berpandangan wajib. Tawus bin Kaisan ni kalau kita tengok, banyak doa para sahabat pada dia. Antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu tengok dia ni semangat mari belajar dengan dia, Abdullah bin Abbas kata, lam ara fi Tawus illa min ahli jannah. Tidak aku lihat pada diri Tawus bin Kaisan ni melainkan ahli syurga. Doa sahabat kepada dia. Bahkan kalau tengok Abdullah bin Abbas ni telah memberi perhatian khusus kepada Tawus bin Kaisan. Dia belajar sekali dengan satu orang tabi'i yang terkenal yang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni dia melazimi Aisyah lebih berbanding melazimi Abdullah bin Abbas. Sufyan bin Uyainah
Ni antara yang dekat-dekat dengan dia orang lah ni. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ada satu orang tabi'ut tabi'in, Ibn Abi Najih nama dia, tanya pada Sufyan bin Uyainah, antara Atha bin Abi Rabah dengan Tawus bin Kaisan, mana lagi kemah ilmu dia? Sufyan bin Uyainah kata, aku tengok kalau orang nak pergi jumpa Abdullah bin Abbas ni, Abdullah bin Abbas dia jenis buka pintu rumah, orang ramai-ramai masuk, termasuk Atha bin Abi Rabah dalam ramai-ramai tu. Tapi kalau yang datang menghadap dia tu Tawus, dia khususkan Tawus masuk dulu, orang lain duduk luar. Selesai Tawus, baru orang lain boleh masuk. Itu speciality yang ada pada Tawus. Tuan-tuan tahu maksud Tawus ni apa? Tawus dalam bahasa Arab bermaksud burung merak. Tawus itu nama bagi orang Arab. Dari segi nak trace dia kabilah mana di Yaman ni, dalam Syiar Alam Nubala dia blind, tak sebut. Cuma tahu dia a'lam fil Yaman, dia satu orang tokoh besar di Yaman. Bila mana orang-orang di Basrah pergi belajar dengan Tawus bin Kaisan di Yaman selepas kewafatan para sahabat, mereka puji Tawus bin Kaisan. Dia kata, inna Tawus, sesungguhnya Tawus itu di sisi orang-orang Yaman ialah seperti apa nama tabi'in tu, saya terlupa tadi. Cuma ada satu orang tabi'in di Basrah yang terkenal ni, dia ada crowd yang agak ramai juga. Cuma nak katanya Tawus dia ada, orang kata apa, pengaruh yang luar biasa dengan sebab dia melazimi sahabat yang dalam tempoh yang lama. Sebab tu kalau tengok pandangan-pandangan fik dia diambil kira juga, walaupun kadang-kadang pandangan dia agak terpencil. Pandangan Tawus tu dia agak terpencil berbanding pandangan-pandangan fuqaha yang lebih besar lagi. Okay. Jadi bila mana Nabi ajar pada kita supaya minta jauh daripada fitnah Dajjal dalam salat fardu baik, salat sunat baik, ini menunjukkan pada kita arahan daripada Nabi untuk kita sebagai tips yang pertama menghadapi fitnah Dajjal ni, iaitu kasratul isti'adzah min fitnatihi wal inayah bihadhil isti'adzah. Itu yang ditulis dalam artikel ni lah, dalam khutbah ni lah. Dia kata memperbanyakkan minta lindung kepada Allah Ta'ala terhadap fitnah Dajjal, dan serius dalam minta perlindungan tu. Bukan minta main-main, bukan baca a'udzubillah tu main-main, tapi baca betul-betul dan tahu, takut dengan bahaya Dajjal, takut pada Allah Ta'ala, tapi minta sungguh-sungguh supaya Tuhan blok kita daripada terkena fitnah Dajjal itu. Okay. Itu yang pertama, iaitu memperbanyakkan minta lindung kepada Allah Ta'ala. Antaranya lah melazimi doa tu tadilah, doa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, iaitu doa sebelum salat dan selepas tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang pertama, banyak minta lindung. Yang kedua, macam mana nak mendepani, membentengi diri daripada fitnah Dajjal. Yang kedua dalam khutbah ni dia sebut hirsul mar'i 'alal bu'di 'anil fitani wa asbabuha. Bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri daripada fitnah dan benda-benda yang boleh menyebabkan kita dekat dengan dia. Jangan pergi dekat dengan fitnah. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Nabi pernah sebut, Nabi kata, man sami'a bid-dajjal falyan'an minhu. Siapa-siapa yang dengar Dajjal, berita Dajjal dah sampai, falyan'an ni maksudnya at-taba'ud, menjauhkan diri, paling muka ke lain. Itu ialah perkataan yang mari daripada
satu perkataan yan'an ni mai pada perkataan na'a. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Isra ayat 83 Allah Taala sebut wa idza an'amna 'alal insan wa a'rada wa na'a bijanibi. Perkataan na'a itu sama maksud dengan falyan'an. Na'a ni maksudnya bukan dengar dajjal setakat tak pergi ucapan dia je, tapi propaganda dia percaya. Yang tu tak panggil menjauhkan dia daripada fitnah. Ada orang zaman kita ni dia tak jumpa pun orang yang buat kekarutan, tapi dia percaya karut yang orang tu bawa. Itu tak panggil menjauhkan diri. Menjauhkan diri ni tak dengar, tak ambil tahu, tak percaya, tak ada apa-apa hubungan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa'a'rid 'anil jahilin, berpaling kamu daripada orang jahil. Bila mana masalah makin banyak, bila mana bertembung dengan orang kafir, orang-orang yang degil ni dia ruin everything, dia buat macam-macam masalah, kita kena berpaling. Berpaling tu macam mana? Tak ambil tahu langsung. Tapi a'rid ni khabar angin masih lagi dengar. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni, kata Nabi, man sami'a, siapa dengar falyan'an, duduklah dekat mana kawasan, larilah dekat ceruk mana pun supaya tak sampai berita tu. Kalau tahu berita dajjal disebar melalui Facebook, blog page tu, report ke apa-apa semualah, tak payah terlibat. Dia ada orang, dia tahu benda tu tak betul, buka lagi. Sehingga masa dia habis pada benda tak betul. Dia tak minat benda tak betul. Dan dia pun bukan tahu semua benda betul. Dia pun tak faham banyak lambang agama. Ayat Quran dia hafal pun minima saja. Yang faham lagi minima. Tapi dengar benda karut, nak pergi dengar juga. Dia ada orang yang berperangai macam tu. Tahu tak betul, minat nak pergi. Tahu pergi berdoa di kubur tu salah, tapi nak tengok, bukan nak tengok orang berdoa, nak tengok orang-orang yang jual kacang, jual pisang goreng apa semua tepi-tepi tu. Sebab kalau majlis besar-besar ni, dia ada lah orang berniaga tepi jalan. Yang tu pun tak boleh kalau dajjal lah. Kalau majlis orang lain tak apa. Kalau dajjal, maknanya tu tak boleh bayang. Bila mana datang dajjal, sambutan tu hangat. Pergi tengok, tak pergi dengar percakapan. Pergi beli kacang bungkus pun tak boleh dah. Nabi larang. Nak kata jangan terlibat langsung. Sebab tu dalam poin ni dia kata hirsul mar'i, bersungguh-sungguh untuk tidak ambil tahu. Alert, berjaga-jaga, tapi tak terlibat. Tak ada nak beri masa lama. Sebab poin seterusnya nanti kita akan tengok dekat mana kita nak kena tekankan apa pada waktu itu. Okay. Itu poin yang kedua. Okay. Dan poin yang kedua ni ada lagi beberapa perkara penting yang dia sebut. Cara nak bagi kita ni tak terkena fitnah dajjal dengan tak ambil tahu langsung, dia sebut sini la budda fihi min riyadati lin nafsi. Mesti bagi kita ni orang akhir zaman ni kena ajar diri kita qabla dhalika 'ala al-bu'd, sebelum datang dajjal yang besar dengan fitnahnya yang lain macam tu, kita kena buat satu benda ni latihan, wal bu'du 'anid dajajilah, menjauhkan diri daripada dajjal-dajjal yang kecil dulu. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yub'atsu dajjalun kadzabun, sehingga diutus datang kepada kamu dajjal-dajjal yang menipu. Takriban ila 30. Bilangan dajjal tu lebih kurang 30 orang. 30 orang tu bukan angka fix, 30 orang. Nak tunjuk kata setiap zaman ni akan datang dajjal dengan program yang sama, misi yang sama, tapi mungkin bangsa ni duduk kat negara ni, tapi poin dia sama, buat kacau bilau pada agama. Dan Nabi beri petanda dia, kulluhum yad'una annahum rasulullah, yad'una annahum rasulullah. Semua mereka ini mengaku menjadi nabi.
Ini dajjal-dajjal kecil. Contoh-contoh yang tuan-tuan boleh tengok, ajaran-ajaran sesat yang bertebaran. Ajaran sesat di Malaysia saja kita ambil, Nusantara. Berapa banyak ajaran sesat di Malaysia, di Indonesia, negara jiran kita ni, yang pengasas dia tu ada rekod mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan. Ambil dua negara ni je, Malaysia dan Indonesia, dah cukup banyak dah. Apatah lagi kita nak pergi ke negara lain, nak pergi ke Pakistan, nak pergi ke India, nak pergi ke worldwide, kita mendengar ajaran sesat yang pengasasnya ialah orang yang mengaku jadi Nabi. Sebab apa? Yang mengaku-mengaku ni ada pengikut dia. Sebab diri tak tahan, pergi dengar juga. Kita yang awam ni tak tahan, pergi dengar. Dengar dah semacam dah, tapi pergi lagi. Dah dapat penjelasan pun daripada pihak berkuasa. Jabat agama dah bagi tahu, pihak-pihak berautoriti dah bagi tahu, ni ajaran-ajaran ni dia punya similarities dia, persamaan dia. Baca, tengok, sebar lagi. Tapi orang ni dia ada minat, dia nak pergi. Dia tak tahu bekalan yang ada pada diri dia tak kuat, dia pergi, dia mesti akan rebahnya. Dan ini benda yang berulang. Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah yang lain, di tempat lain, kalau kita sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, yang mana pada waktu tu fitnah Khawarij, fitnah Mu'tazilah, fitnah Qadariyah, fitnah Jabariyah, ni kelompok-kelompok sesat semua ni, kita duduk zaman tu, kita akan tengok tokoh-tokoh dalam Mu'tazilah, tokoh-tokoh dalam Jabariyah, tokoh-tokoh dalam kelompok-kelompok ni, semuanya orang yang bila mana dia bercakap, dia ada kemampuan speech yang luar biasa, kemampuan berucap luar biasa. Orang terpegun dengar dia bercakap. Dan tak mustahil untuk orang yang first dengar percakapan dia akan rasa hebat. Begitulah juga yang dibawa oleh Dajjal nanti. Kemahiran bertutur. Tak ada sangkut. Orang dengar dia bercakap, suara dia punya luaran dia, orang nampak hebat. Ini ialah tampalan-tampalan luaran yang akan menipu kita. Sebab tu bila mana wujudnya kelompok-kelompok ni ataupun datangnya dajjal-dajjal kecil ni, kita dah diuji untuk terima ke tak terima, nak ambil ke tak nak ambil. Desakan hawa nafsu yang kuat menyebabkan orang ikut. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tawaran yang diberikan apa dia, contoh ambil ajaran sesat tertentu, tawaran yang diberikan ialah kalau kamu ikut kumpulan ni, kamu akan diberi pengurangan dalam ibadah. Orang-orang lain tu yang kena pergi masjid 5 kali sehari, yang kena salat tu orang biasa. Geng kita 3 kali je. 3 kali ni lagi power daripada yang 5 kali tu. Tak percaya? Okey, nanti aku pegang dahi je. Dia baca mantra apa, kita pun nampak syurga, nampak bidadari apa semua. Benda tu dia boleh buat. Kita pun rasa, oh betul, kemah, kumpulan ni kemah. Lepas tu dia bagi lagi kata-kata semangat. Biar kita ditohmah sesat, tapi ketahuilah, kitalah pemilik jalan yang benar. Kita pun rasa semangat, aku tak salah. Sebab tu tuan-tuan tengok, pengikut ajaran-ajaran sesat, pengikut Nabi Kahar ke, Tuhan Harun ke, kena dakwa di mahkamah, keluar daripada kandang mahkamah pengasas dia. Hakim dah jatuhkan dia sesat, peguam dah bantai dengan semua hujah. Pengikut duduk luar mahkamah ataupun sempat masuk dalam, tak percaya pun. Bahkan dia maki, ni hakim tak erti apa, ni hakim dunia. Semua kena suap duit lah. Tuan-tuan tengok kes apa nama ni, Rasul Melayu tu, yang di Selangor tu. Bila mana keluar saja daripada mahkamah, pengikut dia seorang makcik yang tua, wartawan pergi tanya, apa pandangan makcik lepas daripada hakim jatuhkan bahawasanya Rasul Melayu ni sesat? Tak ada masalah, kami tetap percaya dia ni Rasul. Sebab apa makcik terlalu yakin? Dia dah jamin kita syurga. Lepas tu datang seorang lagi beritahu, Rasul jamin kita, dia pula terjamin. Seronok dia, walaupun sesat.
Sebab apa meyakinkan? Adalah faktor-faktor lain yang menjadi dawafid, faktor kuat. Dia boleh rasa strange, kekuatan tu ada pada dakwaan tu. Cuma saya nak kata inilah umur multabisah, perkara-perkara yang mengelabui orang. Okay. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-hirsu ala tajdidil iman wa taqwiyatuhu. Bersungguh-sungguh untuk memperbaharui iman dan menguatkan iman. Sebab memang benteng yang paling kuat untuk blok diri daripada kena dajjal ialah iman. Satu orang yang ada iman. Sebab tu hadis yang terkenal kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, bila mana Nabi cerita macam mana pergerakan dajjal selama 40 hari, dia akan masuk ke Madinah. Nabi kata fayanzilu ad-dajjal bis-sabkhah. Dajjal akan masuk sampai satu kawasan nama dia Sabkhah. Sabkhah hari ini dalam Madinah, tapi dia border antara tanah haram dengan tanah halal. Hari ini pun nama Sabkhah. Nabi kata sampai situ malaikat blok Dajjal, tak boleh masuk. Dajjal pun goncangkan bukit yang mengelilingi Madinah. Fatarjuful madinatu thalatha rajafat. Madinah bergegar dengan 3 kali gegaran. Waktu bergegar Madinah, orang-orang yang munafik, orang-orang kafir dalam Madinah kalut keluar daripada kota suci. Yang tak keluar hanya orang yang ada iman. Nabi tak kata orang Islam, sebab ada orang Islam tak ada iman. Orang yang ada iman. Dan iman ni dia tidak ada alat yang boleh ukur zaman sekarang. Orang ni beriman. Tuan-tuan tengok satu orang ustaz bercakap, berdegar-degar bercakap atas meja kuliah. Di pandangan awam, dia mungkin memiliki iman yang banyak. Di pandangan Tuhan tak tahu lagi. Tak payah pandangan Tuhan, orang korek dia punya cerita-cerita hitam, oh baru tahu rupa-rupanya tak minat perempuan. Boleh jadi. Itu ialah perangai sebahagian orang. Ada problem yang berbeza. Oh rupa-rupanya dia ni konspirasi macam-macam, rupa-rupanya dia ni macam-macam skandal tu ada. Bantai duit orang tu, bantai duit. Belum di akhirat lagi, dunia. Walaupun dia berperwatakan seorang yang baik. Sebab dia tak ada satu alat yang kita boleh pergi letak masuk dalam bekas ni, dia ada iman. Cuma Nabi kata yang beriman pasti akan tak keluar pada kota tu. Dan Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada orang beriman. Sama ada dia pandai menulis ataupun dia tak pandai menulis, dia tengok Dajjal, dia boleh tahu ni Dajjal. Nampak di dahi Dajjal tu petanda dia tu Dajjal. Dalam risalah ni, dalam khutbah ni dia kata anar Allah. Allah Ta'ala berikan cahaya tu pada orang beriman. Bagi orang kafir, orang munafik, dia pandai menulis, pandai membaca, Tuhan tutup, dia tak nampak. Tuan-tuan kena tahu kota Madinah hari ni bukan semua orang yang baik duduk dalam tu. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang kita bila mana pergi buat umrah, niat yang bagus nak meninggal, wafat ditanam di bakit di Madinah. Bagus, memang ada saranan. Tapi tuan-tuan kena tahu, adakah hanya setakat dengan meninggal selesai semua masalah di bakit? Tak selesai. Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang boleh menjadikan diri dia mati di Madinah, maka dia pergi. Hadis tu kalau tengok syarahan para ulama, dia kena buat semua amalan yang Nabi suruh. Dia kena ambil kira banyak part. Problem dia dengan orang kena selesai, baru dia dapat syafaat. Sebab tuan-tuan kena tahu, di perkuburan Baqi itu juga matinya dan dikuburnya sebahagian pencaci maki sahabat. Ada tanam situ. Tokoh-tokoh Syiah yang besar dulu tanam situ. Tanam di Baqi itulah, sebelah masjid Nabi tu. Adakah kita kata dia maki Abu Bakar, dia maki Uthman, tiba-tiba Nabi nak bagi syafaat? Tak selesai dia. Yang tu tak selesai. Sebab tu jangan ada pemikiran simplistik sangat tentang akhirat ni. Saya nak bagi settle semua dosa ni, saya bagi diri ni mati saja di Madinah. Tak selesai. Dosa dengan orang tak selesai. Kamu zalimi orang, kamu tipu duit orang, kamu mati di Madinah,
disalatkan, diimamkan oleh imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun tak selesai lagi. Sebab tu benda yang kita kena faham. Okey. Seterusnya yang keempat, al-hirsu 'ala al-a'mal as-salihah wat ta'at az-zakiyah. Yang keempat, bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal saleh dan ketaatan. Amal yang bersih daripada kecacatan sehingga Tuhan boleh terima. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sebut badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah dengan buat amalan sebelum berlaku 6 perkara. Maknanya nak buat amal, buat sebelum datang 6 perkara ni. Datang 6 perkara ni, buatlah sampai lenguh pun tak ada apa dah. Apa dia? Yang pertama, ad-dajjal. Nabi sebut sebelum datang dajjal, beramallah sebanyak mungkin. Yang kedua, ad-dukhan, asap. Ni tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, dabbatul ard, makhluk yang keluar daripada bumi, yang merupakan tanda kiamat. Tulu'us syams min maghribiha, terbit matahari daripada barat. Wa amral 'ammah, dan terbiasanya benda buruk di kalangan masyarakat. Yang ni agak merisaukan. Terbiasa benda buruk dalam kalangan masyarakat. Masyarakat dah tak tengok benda tu buruk dah. Kita Malaysia ni, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tak setuju, kita tahu Malaysia ni adalah sebuah negara yang majoriti Muslim. Nak kata Malaysia negara Islam pure, tak pure ke, tu pandangan masing-masing. Tapi kita tahu majoriti Muslim di Malaysia. Dan orang luar mengenali Malaysia sebagai negara Islam. Yang nak buat hukum Islam, tak buat hukum Islam, tu cerita lain. Itu masalah orang politik, kita biarkan dia orang urus. Orang tahu negara ni, kita ni di Asia Tenggara ni, Malaysia, Indonesia, Brunei, orang tahu negara Islam. Thailand orang tak kata dah negara Islam. Orang pergi ke negara-negara lain, orang tak kata dah itu negara Islam. Tapi 3 negara ni Islam. Kita fokus Malaysia. Amrul ammah, Nabi kata buat amal sebelum datangnya problem, benda salah dah umum. Itu yang kelima. Sebelum yang satu lagi, iaitu huwayyisati ahadikum. Yang tu kita ada masa kita cerita sikit. Saya nak cerita yang ni dulu. Di Malaysia kita kena tahu, dah banyak dosa-dosa yang besar dilihat sebagai normal. Saya ambil yang paling trending sekarang. Tuan-tuan kena tahu, tahun 2022 Malaysia telah dinobatkan sebagai negara keempat di dunia, iaitu negara yang tertinggi rakyatnya melayari laman porno di dunia. Kita number 4. Di Asia Tenggara nombor 1. Tahniah lah atas benda tak berguna ni. Okay. Dan majoriti yang melayari itu ialah perempuan berbanding lelaki di Malaysia. Dia punya sekuen umur dia antara belasan sampailah usia 40-an dan mungkin lebih. Dulu perempuan menonton pornografi satu keaiban besar. Aib besar tengok benda-benda macam tu. Dulu kalau kita tengok pornografi ni didominasi oleh orang lelaki. Kita ambil tahun 60-an, 70-an. Pornografi yang paling ringan, mengendap orang mandi, itu pornografi paling ringan dulu. Upgrade sikit, tuan-tuan tengok cerita Doremi, tuan-tuan tengok ada satu watak nama Pak Ma'un. Pak Ma'un baca buku sejarah, tu upgrade sikit pornografi. Dia kata dia baca buku sejarah, buka buku sejarah tu gambar orang pakai baju tak apa nak, cukup kain. Zaman 2022 ni, accessibility untuk pornografi lagi luas, menjadi masalah besar kepada kita. Itu yang jadi LGBT, itu juga yang jadi keruntuhan rumah tangga. Ni saya nak sebut, Nabi kata buatlah amal sebelum datangnya amrul am. Masyarakat tengok benda tu biasa. Sekarang di kalangan orang muda, kalau tak tengok pornografi, itu malaikat. Kalau ada yang tak tengok, itu malaikat. Baik perempuan, baik lelaki.
Bahkan penyakit ketagihan pornografi itu lebih tinggi berbanding ketagihan dadah fizikal tu. Ini di Malaysia kita ni. Dan orang kata apa, dia punya kecenderungan seks dia tu, ni saya cerita sikitlah masalah umum. Sebab kita pun kena tahu, orang masjid kena tahu. Ni anak-anak kita yang usia belasan, sekolah asrama apa semua ni, dia kena pantau semua benda ni. Ada sebahagian yang dia punya kecenderungan seks tak normal lah. Pertama, dia minat sejenis. Yang ni umum dah orang cakap, dia jadi gay ke lesbian ke. Yang agak, orang kata apa, yang agak brutal sikit, dia minat budaya seks yang diistilahkan dengan istilah nekrofilia. Tuan-tuan tahu apa nekrofilia? Seks kepada mayat. Orang tak nak, dia nak mayat. Ni budak kita ada duk minat ke macam ni. Bagi azan tu nanti saya cerita sikit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita masih lagi pada poin yang keempat. Kita ada 2 poin lagi, tapi jangan risau, 2 poin itu tak panjang sangat. Okey. Saya nak fokus poin yang keempat. Bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Amal soleh ini benteng kepada amal mungkar. Okey, tadi kita sebut amrul ammah, tadi saya sebut tentang trending pornografi di negara kita ni. Kecenderungan seks di kalangan orang muda kita ni, yang sejenis tu sudah nampak teruk. Dia pergi yang lagi brutal. Tadi saya sebut yang terakhir sebelum azan, nekrofilia, iaitu cenderung untuk melakukan seks kepada dead body, mayat. Dan dia ada satu lagi jenis, binatang, suka buat pada binatang. Saya cerita ni tuan-tuan, pelajar, remaja yang selalu tengok pornografi, dia minat untuk, dia bercita-cita nak buat benda tu. Dia ketagihan sampai waktu dia jadi sangap, istilah orang muda sekarang. Dia nak benda tu. Ini realiti yang berlaku. Ini realiti yang berlaku. Cara nak rawat dia, sini yang amrul ammah ni. Kita tak boleh suruh dia stop daripada tengok pornografi punya laman tu. Tak boleh. Sebab kalau dia stop, dia macam orang yang nak berhenti isap rokok, dia jadi lain macam. Dia kena kurangkan dia punya consume pornografi web tu dengan cara kita kena bataskan dia. Jangan tengok yang homoseksual, yang LGBT jangan tengok. Jangan tengok yang nekrofilia. Jangan tengok yang satu lagi istilah yang minat buat dengan binatang tu. Kena bagi dia tengok pornografi straight, iaitu lawan jantina, laki perempuan. Kena bagi dia tengok. Kena bagi tengok. Itu rawatan psikologi. Kena bagi tengok. Sebab kalau stop, dia tak boleh stop. Dia consume hari-hari benda tu. Walaupun suruh tengok straight tu berdosa juga, salah juga tu. Sebab tu saya kata, ini yang Nabi sebut, buat amal sebelum datangnya amrul ammah. Benda salah, tapi orang tengok biasa. Orang tengok tiba-tiba dia tengok laman web porno straight. Kenapa? Oh, dia tengah berubat tu. Tapi something lah, dia tengah berubat. Sebab dia kena teruk lah. Dia sampai nak buat dekat benda-benda yang tak ketahuan hala lah. Jadi kena bagi yang slow punya drug, iaitu jenis straight. Tapi benda tu pun salah. Kalau boleh tak nak lah macam tu. Tapi dia dah panggil amrul ammah. Sebab kalau tak rawat, apa jadi? Dia kahwin, dia akan menzalimi pasangan dia. Dia tak merasai seks yang dibenarkan dalam syariat kita. Sebab sentuhan yang syar'i benarkan tidak memberi kenikmatan lagi pada dia. Istilah bahasa Inggeris dia panggil gentile, tak ada rasa apa-apa. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang yang nak kahwin, ambil lah umur 26 sampai 30. Ni umur majoriti orang Malaysia kahwin lah. Majoriti, ada yang lewat lagi ataupun ada yang awal lagi. Okay. Umur 26 sampai 30 ni, kalau dia satu orang yang ketagihan pornografi, dia kahwin, dia tak rasa apa-apa pun pada perkahwinan dia. Dia boleh pergi kepada, dia tak sentuh pasangan dia, ataupun dia minta benda yang bukan-bukan pada pasangan dia. Beza dengan orang dulu yang
tak pernah terlibat dengan benda macam ni, dia kahwin, dia akan merasai nikmat yang syar'i tu. Itu yang rosak dia di situ. Dan benda ni berlaku di kalangan remaja. Tak terlepas jugalah kalangan agamawan pun dahsyat jugalah. Game dia orang nampak ni pun sama saja, bantai dua-dua, makan keliling, semua ambil. Okey. Cuma nak katanya itulah realiti sekarang. Saya nak sebut amrul ammah. Yang keenam Nabi kata wa khuwayyisati ahadikum. Khuwayyisah ni ialah maksud dia kematian. Beramal sebelum mati. Jadi 6 perkara tu Dajjal, asap, dabbatul ard, haiwan melata daripada bumi, kebit matahari daripada barat. Yang kelima amrul ammah, benda buruk yang dinormalkan. Yang keenam kematian. Okay. Buat amal sebelum datang 6 perkara ni. Datang 6 perkara ni boleh buat, tapi dia tak makan dah. Kita kena lawan banyak, kena fikir banyak angle lain. Okay. Itu poin yang keempat. Poin kelima, satu orang tu dia nak selamat pada Dajjal, dia kena cek tengok apa yang dia buat hari ni, sifatuhu wa haluhu fi dawi ma bayyana an-nabiyil karim, mesti sama dengan apa yang Nabi ajar, Nabi suruh. Jangan buat lebih daripada Nabi ajar, Nabi suruh, kurang pada Nabi ajar, Nabi suruh, ataupun tukar daripada Nabi ajar, Nabi suruh. Sebab buat benda yang macam ni, duduk dalam keadaan macam ni pun menyebabkan boleh tertipu dengan fitnah Dajjal. Sebab kita kena tahu antara bisikan syaitan juga ialah suruh kita buat ibadah dalam keadaan jahil. Itu bisikan syaitan. Sebab tu antara bentuk-bentuk ajaran sesat di Malaysia ni ialah dia encourage kita, dia bimbing kita untuk beribadah dengan ikut rasa hati nak macam mana. Rasa hati macam nak macam ni, nak fokus pada yang ni, tak. Itu antara benda-benda yang menyebabkan benteng kita nak menghadapi Dajjal tu rapuh. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam. Yang keenam ni common, kita semua mesti tahu. Membaca, memahami, meneliti 10 ayat yang terawal daripada suratul Kahfi. Yang ni memang ada dalam hadis lah. Kalau tengok hadis yang terkenal daripada Nawas bin Sam'an daripada Sahih Muslim, Nabi kata, "Faman adrakahu minkum." Siapa-siapa yang sempat dengan Dajjal, terkena fitnah Dajjal tu, bukan dia terkena, kemaraan fitnah Dajjal tu dia dah dapat kesan, detect dah. Falyaqra alaihi, hendaklah dia baca Fawatih suratil Kahfi, pembuka kepada suratul Kahfi, 10 ayat yang terawal. Nak cerita 10 ayat tak sempat masa, cuma saya nak ambil ayat yang ke-10 paling mudah. 9 lagi akan datang tu cerita. Kalau kita tengok ayat ke-10 dalam suratul Kahfi ni lah ayat permulaan, opening kepada cerita 7 orang pemuda yang pergi bersembunyi di gua kerana nak selamat diri daripada fitnah raja yang mengaku dia Tuhan. Bunyi ayat tu, iz awal fityatu ilal kahfi, ketika mana mereka pergi berlindung diri, ketika mana pemuda-pemuda yang umur belasan ni, fityah tu maksudnya pemuda, pergi ke gua. Faqalu, pemuda-pemuda tu pun berkata, maknanya dia sebut sesuatu. Apa yang dia sebut? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, beri kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmat, wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi lana min amrina rasyada maksudnya, dan bukakanlah kemudahan demi kemudahan, bukakanlah pimpinan demi pimpinan kepada kami untuk bagi agama yang kami bawa ni selamat. Hayyi itu maksudnya bagi mudah, bagi terpimpin. Mudah dan tak terpimpin tak jadi. Min amrina, daripada urusan ini, iaitu urusan agama ni, rasyada, urusan tauhid. Okay. Dr. Ratib An-Nablusi ni tokoh tafsir yang masih lagi hidup sekarang. Ada satu video dia bila mana dia cerita tentang fitnah akhir zaman.
Dia kata tengok pemuda-pemuda ni ketika mana dia dah pergi berdepan dengan Raja Dqiyanus. Riwayat Israiliyat sebut nama raja tu Dqiyanus. Beritahu pengakuan yang kamu buat tu batil. Mengaku Tuhan ni batil. Raja tu tak tahan, dia marah, dia arahkan tentera, ligan 7 orang ni, pemuda-pemuda ni, dan akhirnya pemuda ni dia fikir, kita pergi cari tempat persembunyian iaitu gua. Dia Al-Kahf, bukan Ghar. Ghar gua juga dalam bahasa Melayu. Al-Kahf pun gua juga. Ghar ialah gua yang sempit. Gua Hira, gua Thaur, gua yang muka pintu dia tu sempit. Muka pintu gua tu memang tempat orang sembunyi dan dia tak boleh bergerak banyak. Dia masuk dalam tu, dia kejap. Sama ada dia berdiri ataupun duduk. Okey. Al-Kahf ni ialah gua yang bentuk dia macam rumah. Ada kompartmen, ada partition dalam tu. Mudah nak faham tuan-tuan masuk gua kelam. Itu lebih kurang lah. Tapi gua kelam bukan cerita Ashabul Kahfi ni. Itu cerita lain. Nama pun kelam. Okay, dalam tu dia tak nampak. Okay. Cuma gua tu dia duduk luas, selesa. Okay. Saya nak sebut sini apa? Dr. Ratib An-Nablusi dia kata, Abdullah bin Mas'ud ketika mana dia baca ayat ni, dia kata tidaklah aku lihat gua yang terbaik pada zaman ini ialah mulazamatil buyut. Duduk rumah, tak payah pergi tempat lain. Abdullah bin Mas'ud waktu dia baca ayat ni, Nabi dah wafat. Waktu tu fitnah Khawarij ada, fitnah Mu'tazilah pun baru nak start. Dia kata aku tengok sekarang ni gua yang paling terbaik nak contohi Ashabul Kahfi ni rumah sendiri. Mulazamatil buyut wal qana'ati bil qut, dan berkecukupan dengan makanan-makanan utama yang dekat rumah. Tak payah nak idam lebih-lebih. Itu pandangan dia. Adapun zaman sekarang lagi lebih tertutup lah kalau kita fikir logiknya. Cuma nak katanya tindakan yang terbaik bila mana dengar fitnah, tidak ikut serta untuk tahu dalam-dalam benda tu. Dah tahu dah lain macam, tak payah. Tahu sekadar untuk waspada diri, bukan tahu macam nak bayar yuran masuk kumpulan tu pun, tak payah. Cukup macam tu. Maknanya kita kena ada gua dalam diri kita sendiri, iaitu gua untuk menyelamatkan iman. Itu kata Dr. Ratib An-Nablusi. Jadi 6 perkara saya sebut sepintas lalu, nak bagi ingat balik daripada awal sampai akhir. Yang pertama, memperbanyakkan minta lindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Salah satunya melazimi doa minta lindung pada 4 fitnah sebelum daripada salam, selepas pada baca tahiyat akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, segala fitnah-fitnah yang kita dengar, kita menjauhkan diri sejauh mungkin. Yang ketiga, tajdidul iman, perbaharui iman, kuatkan iman. Yang keempat, bersungguh-sungguh buat amal kebaikan, ketaatan. Yang kelima, pastikan perbuatan urusan hidup kita berada di bawah lembayung sunnah dan juga apa yang ada dalam firman Tuhan, bagi ikut sama macam apa yang agama suruh. Dan yang keenam, tadabbur surah Al-Kahfi, supaya kita ada gua kita sendiri untuk kita selamatkan diri kita daripada fitnah. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada apa yang dapat kita simpulkan daripada khutbah Syekh Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala yang disebut dengan 6 cara menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita bertemu pada lain kali pula dengan tajuk-tajuk yang lain ataupun kitab yang khusus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.